Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bulan kebangsaan buat seluruh keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 8 September 2022 bersama saya, Nadin Nordin. Baik, penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dapatkan sumber berita yang sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat merdeka. Keluarga Malaysia teguh bersama. Ayuh kita mulakan dengan segmen sahih. Masih lagi terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat tidak sahih ini, iaitu mengenai iklan menawarkan lesen tanpa ujian komputer dan JPJ. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, ada menerima laporan berkaitan iklan lesen terbang ini melalui aplikasi Instagram. Pihak JPJ ingin memaklumkan bahawa iklan tersebut adalah palsu. Menerusi iklan di pautan dikongsikan tersebut, sindiket berkenaan menawarkan khidmat lesen memandu tanpa ujian komputer dan JPJ yang mampu diperoleh hanya dalam tempoh 3 hari. JPJ memandang serius terhadap sindiket lesen terbang ini dan siasatan lanjut akan dijalankan termasuk membuat laporan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Amaran, jangan terpedaya dengan skema yang menawarkan keuntungan lumayan. Taktik skema ini adalah dengan menawarkan peluang perniagaan kepada mangsa dengan meyakinkan mangsa untuk memberikan suntikan modal bagi perniagaan tersebut. Mangsa kemudiannya dijanjikan dengan pulangan modal serta keuntungan yang lumayan dalam jangka masa yang singkat. Apabila mangsa mempercayai dan memindahkan sejumlah wang yang banyak, skema akan terus menghilangkan diri bersama wang yang telah anda berikan. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan taktik skema seperti ini. Aktiviti pencegahan dan kawalan kesihatan awam yang berterusan serta kesedaran orang ramai telah membantu menyumbang kepada penurunan kes COVID-19 serta menstabilkan sistem perkhidmatan kesihatan. Ayuh ikuti laporan terkini kesiapsiagaan fasiliti COVID-19 KKM. Bilangan pesakit COVID-19 bagi katil bukan kritikal, ICU dan PKRC menunjukkan penurunan. Peratusan menggunakan katil hospital bukan kritikal adalah sebanyak 21%. Bagi peratusan penggunaan katil hospital ICU adalah 19%, menunjukkan di Negeri Sembilan tertinggi dengan 100% dan Pulau Pinang 55%. Beralih ke peratusan penggunaan katil PKRC ialah 4% dan pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan meningkat kepada 14 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator iaitu 11%. Polis sedang mengesan seorang lelaki tempatan yang dilaporkan memaki hamun dan meludah ke arah kenderaan seorang wanita di Jalan Lapangan Terbang Lama, menghala Jalan Dewan Bahasa pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Brickville berkata, polis telah merakam keterangan wanita berusia 26 tahun itu selepas dia membuat laporan pada jam 2.30 petang pada hari Rabu. Mangsa seorang wanita tempatan memandu sebuah kereta Perodua Myvi diekori suspek berusia lingkungan 20-an, lalu suspek memotong kenderaan mangsa serta memberhentikan kenderaan secara mengejut. Suspek yang turut memandu kenderaan jenis Perodua Myvi tidak dikenali oleh mangsa turun dari kenderaan sambil memarahi wanita terbabit dan meludah pada kenderaan mangsa. Siasatan lanjut sedang dijalankan untuk mengesan suspek menerusi nombor pendaftaran kenderaan.
Motif kejadian masih belum dikenal pasti dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Maklumat berkaitan boleh disalurkan kepada hotline polis Brickfield di talian 03 2297 9222, hotline polis Kuala Lumpur di talian 03 2115 9999 atau balai polis berdekatan. Kenyataan media Ketua Komunikasi Korporat mengenai penafian mesej tular mendakwa aktiviti jenayah dengan menggunakan kanak-kanak jalanan. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan mesej tular mendakwa terdapat pihak menggunakan kanak-kanak jalanan untuk melakukan jenayah. Ketua Komunikasi Korporat PDRM berkata, pihaknya telah mengesan satu mesej tular di media sosial yang mendakwa sebagai notis amaran dari Kementerian Dalam Negeri KDN dan Balai Polis seluruh negara. Pihaknya mengesahkan mesej yang ditularkan tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh KDN atau pihak PDRM. Beliau juga berkata PDRM menasihati orang ramai sekiranya berhadapan dengan kejadian seperti yang dinyatakan dalam mesej tersebut, bawa kanak-kanak yang dijumpai itu ke balai polis berdekatan untuk tindakan lanjut. Orang ramai nasihatkan agar tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan sebarang mesej tidak berasas serta ditentukan kesahihannya. Baik, kita ikuti pula siaran media Ketua Polis Daerah Subang Jaya, kes serangan seksual serta pengabaian kanak-kanak dan memiliki bahan lucah. Bapa kandung pelakon remaja perempuan ditahan polis semalam susulan laporan polis dibuat anaknya membabitkan kes serangan seksual, pengabaian dan memiliki bahan lucah. Ketua Polis Daerah Subang Jaya berkata, lelaki berusia 43 tahun itu ditahan di Kedah 2:25 petang. Polis turut merampas telefon bimbit dari suspek dan dihantar ke Jabatan Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM untuk dianalisa. Saringan ujian air kencing ke atas suspek adalah negatif serta tidak mempunyai sebarang rekod lampau. Suspek dibawa ke Majistret Mahkamah Shah Alam untuk permohonan reman sebelum reman dibenarkan sehingga 12 September ini. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat lanjut tampil memberikan kerjasama kepada pihak polis dengan menghubungi 03 78627100 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Segala identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Baik, kini kita ikuti makluman daripada Kementerian Kewangan Malaysia mengenai harga runcit produk petroleum bagi tempoh 8 September 2022 hingga 14 September 2022. Harga runcit petrol RON 97 turun sebanyak 10 sen seliter daripada RM4.30 ke RM4.20 seliter. Harga runcit petrol RON 95 kekal pada paras RM2.05 seliter dan harga runcit diesel kekal pada paras RM2.15 seliter. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan seperti mana yang dapat dilihat pada harga runcit petrol RON 97 yang ditetapkan mengikut harga pasaran. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika, jangan ke mana-mana. Segmen semasa menanti anda. Selain daripada kaedah menguruskan kerajaan dengan baik, kerajaan tidak ada pilihan melakukan beberapa intervensi secara persis dan tegas untuk mengawal rakyat daripada terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Tak ada benda yang terlalu kecil bagi kerajaan. Selagi ianya masalah rakyat, bagi kerajaan semua adalah besar dan penting dan kita kerajaan akan uruskan sebaik-baiknya bagi menjamin rakyat, keluarga Malaysia dapat menikmati kehidupan dalam suasana yang mencabar ini. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan
Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Campak Peter di bahagian belakang. Tapi dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September, Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10. 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30 dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan HCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh kita teruskan segmen yang seterusnya adalah segmen semasa. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob meraihkan ucapan tahniah dan selamat berkhidmat kepada anak jatim Johor, Sam Lim. Perdana Menteri menerusi ucapan di Twitter turut meluahkan rasa bangga apabila Lim turut bertutur dalam bahasa Melayu dalam ucapan sulungnya pada sidang Dewan Perwakilan Australia. Kepada semua saudara-saudara yang berada di Malaysia, Australia dan di seluruh pelosok dunia, terima kasih atas semua perhatian dan berkat yang telah anda sekian berikan kepada saya. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan anda semasa pilihan di Australia. Terima kasih semua. Ayuh sama-sama kita hargai bahasa kebangsaan kita. Dan seterusnya, pemakaian pelitup separuh muka di dalam bangunan dan tempat bertutup terbuka kini tidak lagi diwajibkan namun digalakkan memakai atas pilihan individu. Keputusan itu berkuat kuasa semalam berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta mengambil kira keperluan semasa. Bagaimanapun, individu yang positif COVID-19 yang perlu ke pusat penilaian CAC masih wajib memakai pelitup separuh muka. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, pemakaian pelitup muka amat digalakkan bagi tujuan mengelak penularan virus COVID-19. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Kos, sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. 2. Apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang serta bas, van pekerja dan van sekolah. Ini masih wajib dipakai pelitup muka. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan. Bagi yang positif COVID-19 akan dikuarantin di rumah, masih diwajibkan memakai pelitup muka jika hadir ke CAC. Kari berkata orang ramai amat digalakkan memakai pelitup muka kerana ia terbukti mampu mengurangkan penularan jangkitan.
Kertas Putih Kementerian Kesihatan KKM akan diteruskan walaupun portfolio menteri bertukar selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menteri Kesihatan yang berhormat Haidy Jamaluddin berkata, walau beliau tidak lagi menjawat jawatan sama, Kertas Putih perlu diteruskan mengikut perancangan sedia ada. Beliau berkata kaki tangan awam di KKM dilengkapi dengan pengalaman dan berupaya untuk bekerja ketika pertukaran kerajaan. Pengurusan kanan di KKM juga akan memberi penerangan kepada menteri baharu untuk meneruskan semua perancangan sedia ada. KKM akan membuat perolehan vaksin HPV bagi meningkatkan kadar vaksinasi itu dalam kalangan pelajar perempuan. Perolehan itu dijangka dibuat hujung tahun ini dan pada awal tahun hadapan bagi program vaksin HPV sekolah. Malaysia dilihat agak ketinggalan disebabkan pandemik yang melanda. Berdasarkan data KKM pada 2020, seramai 209,279 iaitu 98.2% pelajar perempuan tingkatan 1 menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin HPV dan seramai 206,042 atau 96.7% sudah menerima 2 dos vaksinasi dalam tahun berkenaan. Kementerian Luar telah menyelaraskan penghantaran pulang pelajar Malaysia yang akan meneruskan pengajian mereka di China dengan mengaturkan penerbangan khas ke Shanghai. Menerusi kerjasama kementerian itu dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat China RRC di Kuala Lumpur, seramai 450 pelajar Malaysia telah kembali ke China melalui 3 penerbangan khas pada 8 Ogos dan 7 September. Semua pelajar yang berhasrat kembali ke China untuk pengajian mereka perlu mendapatkan surat jemputan atau borang JW201 daripada universiti masing-masing. Pelajar Malaysia yang telah mendapatkan surat jemputan atau JW201 dan ingin kembali ke China melalui penerbangan khas boleh membuat pendaftaran dengan menghubungi email Mas Charter Team di charter@malaysiaairlines.com. Dan untuk makluman anda, Kementerian dan Kedutaan Besar RRC di Kuala Lumpur dengan kerjasama syarikat penerbangan Malaysia Airlines akan terus memudah cara penghantaran pelajar sehingga industri penerbangan kembali normal. Fokus yang lebih harus diberikan kepada pendidikan berkeperluan khas dan kurang upaya dalam pemeriksaan sekolah oleh kerajaan tempatan dan negeri serta pegawai penyiasat penjagaan sosial. Selain pihak tersebut diberi kuasa tambahan. Presiden OKU Sentral Senator Datuk Ras Adibah Razi berkata, ia penting bagi memastikan sekolah dan pihak berkuasa tempatan mempunyai sumber yang diperlukan untuk membantu kanak-kanak yang memerlukan sebaiknya. Sejak pandemik bermula, pelajar yang kurang upaya adalah kumpulan yang paling terkesan menghadapi cabaran yang lebih besar dalam mendapatkan pendidikan berkualiti, ekoran akses dan sokongan yang terhad. Beliau turut menggesa kerajaan memulakan perbincangan dengan pihak berkepentingan tentang agenda perubahan SEN dan perbincangan untuk membentuk sistem kebangsaan yang lebih kukuh bagi kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas dan kurang upaya untuk meningkatkan keyakinan ibu bapa. Beliau turut mendesak kerajaan supaya membina sekurang-kurangnya 1 pusat jenius kurnia di setiap negeri. Malaysia Debt Venture Berhad MDV telah menyalurkan 40 juta ringgit daripada 60 juta ringgit dana yang disasarkan pada tahun ini dan pada masa yang sama berhasrat meluaskan perkhidmatan pembiayaannya. Ia bagi menyokong lebih banyak syarikat pemula niaga teknologi Malaysia dalam memastikan syarikat pemula ini kekal di dalam negara. Pengerusi MDV Khairul Azwan Harun berkata, dana ini diagihkan menerusi dana pembiayaan mudah tunai untuk pemula niaga teknologi dan skim jaminan dana mikro penerokaan teknologi MDV KL Venture Finance Forum 2022 iaitu KLVF 2022 yang merupakan forum modal teroka kewangan yang julung kalinya diadakan di Malaysia. KLVF 2022 yang akan berlangsung pada 12 September akan menghimpunkan penceramah tempatan serta antarabangsa dari sektor pengurusan dan kewangan serta syarikat pemula tempatan yang berjaya dan berstatus teknologi unicorn.
Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan 1.12 juta ringgit bagi penganjuran Karnival Sukan Bangsa Johor melibatkan 58 Dewan Undangan Negeri DUN. Setiap DUN diberi subsidi pengelolaan RM20,000 dengan 4 jenis sukan ditetapkan Majlis Sukan Negeri. Ia juga sebagai inisiatif bagi DUN di negeri itu memajukan sukan dalam kalangan masyarakat. Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Mat Shah berkata, ia juga sebahagian inisiatif bagi DUN di negeri itu memajukan sukan di kalangan masyarakat dan mengekalkan gaya hidup sihat melalui sukan. Satu program yang cukup baik kepada belia-belia di negeri Johor ini. Program yang kita tahu yang digerakkan di peringkat adun-adun kawasan, di peringkat parlimen yang digerakkan oleh orang-orang muda. Sesungguhnya program ini yang kita mahukan adalah semangat kesukanan. Selain daripada semangat kesukanan, yang kita mahukan adalah memupuk budaya yang sihat di negeri Johor ini. Beliau berkata demikian selepas penyampaian cek subsidi pengelolaan Karnival Bangsa Johor 2022 di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Karnival bakal diadakan di Muar 15 hingga 16 Oktober depan dengan penyertaan 1,848 peserta. Proses mengikrar penderma organ selepas kematian kini lebih mudah dengan adanya akses baharu menerusi aplikasi MySejahtera yang telah dinaik taraf. Ciri baru itu turut melibatkan kemaskini maklumat berkaitan waris pada bahagian organ donor plug di aplikasi berkenaan. Dan seterusnya, Halal Development Corporation Berhad HDC dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED) memeterai memorandum persefahaman MOU dengan HIT Cross Border Sdn Berhad untuk memudahkan produk halal Malaysia dieksport ke China. Ketua Pegawai Eksekutif HDC berkata, kerjasama itu membolehkan platform bersepadu halal HIP dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS melaksanakan ekspor e-dagang merentas sempadan. China telah mengatasi Singapura sebagai destinasi ekspor terbesar Malaysia pada tahun 2021 dengan ekspor masing-masing bernilai 4.6 bilion ringgit dan 3.7 bilion ringgit diikuti Jepun, Amerika Syarikat dan Indonesia. Berita baik, 6 beradik tanpa kewarganegaraan berazam untuk belajar lebih gigih selepas memperoleh bantuan buku teks daripada Yayasan Rhythm, sekaligus membolehkan mereka ke sekolah dengan segala kelengkapan yang diperlukan. Kesemua mereka yang berusia lingkungan 5 hingga 15 tahun itu adalah antara 150 pelajar tanpa kewarganegaraan yang mendapat manfaat daripada perpustakaan pinjaman buku teks yang dibangunkan yayasan itu bersama pembangunan sumber manusia bagi kawasan luar bandar. Dalam kenyataan, Rhythm memaklumkan adik-beradik tersebut walaupun lahir di Malaysia tetapi tidak mempunyai dokumen kerana kelahiran mereka tidak didaftarkan. Pada Jun lepas, Rhythm dan DHRRA membangunkan perpustakaan yang memberi pinjaman bahan-bahan untuk pembelajaran termasuk buku latihan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah daripada keluarga kurang bernasib baik. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak.
Satu lagi perkhidmatan untuk menawarkan barangan yang lebih murah iaitu melalui pembelian-pembelian secara online. Dalam hubungan ini, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) sedang menyiapkan kerangka yang terakhir di mana apabila pembelian dibuat secara online akan ada diskaun yang tertentu supaya rakyat mendapat barangan dan perkhidmatan secara yang lebih murah lagi. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk minit-minit yang terakhir, ayuh kita aktifkan segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebat yang perlu anda ketahui dan sertai. Ayuh kita mulakan sama-sama kita bersemangat bersama dengan Bulan Kebangsaan. Kita sama-sama raikan Hari Malaysia 2022, peringkat kebangsaan pada 16 September 2022, 8 malam di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir. Saksikan juga siarannya secara langsung melalui saluran RTM. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM, klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan seterusnya, masyarakat Sabah dijemput ke program Jelajah ANMS SMJ. Sama-sama kita sertai pada 10 September 2022 iaitu pada hari Sabtu. SICC Sabah International Convention Centre bermula seawal 8 pagi hingga 10 malam. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Dan seterusnya, apa lagi yang boleh kami bawakan adalah Merdeka 65. Ya, Merdeka 65, 29 Ogos hingga 18 September 2022. Ini adalah pesanan ringkas, pesanan mesra daripada PLAS. Percuma 20,000 tag Touch and Go RFID. Bagaimana caranya untuk mendapatkan maklumat? Anda boleh layari laman Sesawang Plus. Dan ini pula adalah permohonan fasa 2 dibuka mulai 1 Ogos hingga 30 September 2022 secara dalam talian, iaitu anda boleh layari laman Sesawang yang sahih ini iaitu perantisiswa.kkmm.gov.my. Boleh kami bantu? Ya, sudah semestinya anda boleh hubungi nombor yang tertera. Kajian seterusnya adalah kajian nilai patriotisme rakyat Malaysia bermula 30 Julai yang lalu sehingga 16 September 2022. Apa yang perlu anda lakukan? Anda boleh layari laman Sesawang ataupun anda boleh scan ke QR Code yang tertera. Dan ini pula adalah berita gembira 99. Buka akaun percuma tabung. Buka akaun, anda dapat percuma tabung, iaitu promosi sah pada 9 hari bulan September 2022. Buka akaun tabung haji secara maya dan dapatkan tabung percuma. Dan ini pula adalah peraduan foto kreatif iaitu Malaysiaku. Anda boleh sertai semangat cintakan negara diabadikan dalam satu gambar. Lebih RM4,000 wang tunai untuk dimenangi. Jadi jangan lepaskan peluang. Tempoh peraduan hingga 25 Ogos hingga 16 September 2022. Like dan follow Facebook yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok anda akan bersama dengan Hafidul Sul untuk Pastikan Sahih pada pukul 3.30 petang sehingga pukul 4 sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.